saya mengakui bahawa pada tahun 2018 walaupun keputusan dalam Perhimpunan Agong 2017 meminta supaya Presiden dan Timbalan Presiden tidak ditandingi, ya, tetapi apabila saya menjalankan tugas sebagai Presiden UMNO ketika itu, saya belum Presiden lagi, naib Presiden yang menjalankan tugas Presiden UMNO pada 2018, saya telah memutuskan dalam Syurat Majlis Tinggi bahawa semua jawatan boleh dipertandingkan, ya, tapi harus, dan barang diingat, ada beberapa kali jawatan Presiden tidak ditandingi. Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak ditandingi. Di zaman pemimpin 22 tahun, ada beberapa kali. Di zaman Pak Lah, ada. Zaman Datuk Najib, ada cadangan tapi tak jadi. Okay. Ya, tapi beberapa kali juga beliau mengalami keadaan itu. Jadi, saya sebagai seorang Demokrat, saya serahkan pada perwakilan untuk menentukan. Dalam masa 2 minggu ini kali ketiga saya datang ke kelab ini. Ini memperlihatkan keperhatian saya secara peribadi dan keperhatian kerajaan perpaduan di dekat nasional. Prinsip kami apabila permasalahan rakyat, terutamanya banjir berlaku, kami mengamalkan prinsip buta warna. Buta dari segi sama ada kerajaan itu adalah kerajaan yang bersama dengan Persekutuan atau sebaliknya, kami mengetepikan semua perbezaan berkenaan. Yang menjadi asas pada kami ialah rakyat. Untuk itu saya ingin membuat sedikit pengumuman di sini bahawa saya telah mengarahkan Nadma untuk menggazetkan mana-mana tempat yang digunakan sebagai pusat pemindahan sementara yang tidak digazetkan untuk secara automatik terus digazetkan bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir. Setelah digazetkan, semua bantuan mesti disalurkan ke pusat-pusat pemindahan sementara itu. Ini adalah bagi mengelakkan birokrasi. Kerana selama ini bantuan hanya diberikan di pusat-pusat pemindahan sementara ini jika ianya digazetkan. Saya telah mengambil tindakan serta-merta selaku pengurusi bencana pusat dan sekolah kebangsaan Jeluk ini, apabila berlaku hujan lebat, banjir yang berada di dalam situasi yang luar biasa tidak digazetkan, maka saya telah mendapat maklumat pada 18 dan 19 bulan daripada Terengganu, ketika saya berada di Besut. Bila saya dapat maklumat itu, maka saya telah mengambil tindakan segera dengan menghubungi pihak Nadma, dan arahan tetap saya ialah pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Jeluk ini terus secara automatik digazetkan, dan secara automatik 500 mangsa ketika itu terus diberikan bantuan sama ada oleh Nadma, oleh APM, oleh Jabatan Kebajikan, oleh pihak RELA, pihak PDRN, pihak ATM dan lain-lain agensi. Dan turut diterlibatkan ialah badan-badan sukarela yang membantu pihak ATM dan lain-lain agensi. Ini termasuk Persatuan atau Kelab Putera Malaysia dan juga Biro Kebajikan UMNO Malaysia. Yang kedua, saya juga ingin mengumumkan, setelah mengetahui keadaan banjir di kawasan-kawasan atau daerah-daerah tertentu, pihak Jawatan Bencana Pusat memutuskan bahawa pusat-pusat pemindahan sementara atau PPS sementara harus diwujudkan secara
tetap atau kekal. Maka saya telah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat MD dan juga perbincangan dengan Pengurusi Perhubungan Kelantan bahawa NADMA melalui peruntukan yang akan saya perolehi akan mendirikan PPS secara kekal di jajahan atau kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir. Ada dua pilihan. Pertama, kita akan menggunakan sekolah-sekolah yang sering dijadikan sebagai PPS untuk dibina sebuah dewan bagi dijadikan PPS ketika banjir dan digunakan oleh pihak sekolah ketika di luar musim banjir. Ini adalah satu pendekatan yang proaktif untuk faedah sepanjang masa, bukan hanya bermusim. Mudah-mudahan perancangan ini dapat dimanfaatkan untuk pelajar-pelajar, guru-guru dan masyarakat setempat. Manakala PPS kekal yang tidak ada di kawasan sekolah, Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan berbincang dengan Sekretariat Negeri dan PTG Tanah sekalian untuk mengenal pasti tanah-tanah yang bersesuaian, tanah-tanah kerajaan negeri, dan insyaAllah kerajaan pusat akan menyalurkan peruntukan bagi pembinaan PPS secara kekal. Itu dua pengumuman. Yang ketiganya, saya juga ingin menyatakan bahawa Jawatankuasa Bencana Pusat buat pertama kalinya pada tahun ini telah memutuskan agar penyelarasan dilakukan terhadap semua badan-badan sukarela bagi melakukan penyelarasan bantuan agar tidak berlaku kekurangan, terutamanya dari segi ketidakkecukupan kawan dari kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga melakukan penyelarasan bantuan supaya tidak berlaku pertilihan atau berlaku kekurangan di kawasan-kawasan tertentu. Maka semua bantuan ini akan diselaraskan kepada pusat, negeri, daerah atau jajahan dan juga di semua PPS. Sebagai contohnya, 3 truk atau bukan 3 trailer bantuan makanan telah didatangkan kepada Kuala Lumpur oleh Kelab Putera Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Aziz Rahim, dan mereka dalam perjalanan datang sini selepas menggulurkan bantuan di Kemaman, Jungun, Besut dan daerah-daerah lain di Terengganu. Dan setiap trailer makanan itu bernilai kira-kira RM60,000. Saya harap bantuan ini dapat menampung ketidakcukupan bantuan yang diberikan oleh mana-mana agensi kerajaan. Akhirnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, khususnya Yang Berhormat MD, Sekretariat Negeri, pegawai jajahan, dan juga tokoh-tokoh politik tempatan, terutamanya Cikgu Awi yang mengambil pendekatan proaktif apabila saya menghubungi beliau untuk PPS kawasan Jelur ini, untuk dimobilisasikan. Kita sama-sama berdoa, insya-Allah Allah Taala akan menghindarkan bencana ini untuk terus melanda di jajahan Pasir Putih ini atau seluruh dari Kelantan ini. Namun jika ditakdirkan gelombang ketiga berlaku, maka langkah-langkah kesiapsiagaan mesti mengikut SOP yang telah ditentukan oleh NADMA atas nasihat kepada Met Malaysia agar pemindahan dapat dilakukan 3 hari sebelum ramalan cuaca atas duruan hujan yang berada di tahap luar biasa. Ini adalah bagi mengelakkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda yang berlebihan dan juga kehilangan dokumen penting. Jadi di Kelantan ini dan juga di Terengganu yang telah saya kerap lawati sebagai tanda keprihatinan ini, saya ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin politik, dan saya lihat
dengan saksi hidup dan mata kepala saya bahawa kita telah menghentikan perbezaan ini demi rakyat. Ini adalah satu contoh yang baik bagi saya dan jadikan sebagai ibrah untuk di negeri-negeri lain melakukan tindakan-tindakan praktis bagaimana yang telah saya saksikan untuk negeri Kelantan dan di tengah ini, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada cikgu, guru besar, terima kasih banyak-banyak kepada PIBG, seluruh guru-guru yang ada atas bantuan segera yang dilakukan dan redha menerima apa juga keadaan itu, utamanya pasca banjir. Saya pasti banyak kerja-kerja pembersihan yang akan dilakukan dan kita buat vaccination juga, yang vaksinasi dan Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya Jabatan Kesihatan Kelantan dan Dihadiri telah melakukan koordinasi supaya mangsa-mangsa banjir ini dapat juga dilakukan apa nama ni, test bagi COVID supaya masalah COVID dan penyakit-penyakit lain pasal banjir dapat kita elakkan, insyaAllah. Jazakallah khairan katsiran. Berapa banyak PIS yang tidak digazetkan setakat ini? Di jajahan ini satu, tetapi saya pasti jajahan lain ada juga yang tidak digazetkan, tetapi dengan arahan baru ini kerana penampungan perlu dilakukan dengan segera, kita telah mengeluarkan arahan tetap bahawa PPS yang tidak digazetkan ini akan secara automatik digazetkan dan semua bantuan mengikut SOP yang telah ditetapkan adalah ini disalurkan. Datuk Seri, gazet PPS dengan PPS Tetra itu adakah terpakai untuk Kelantan saja ataupun negeri-negeri seluruh negara, insyaAllah. Mudah-mudahan tidak ada negeri lain yang akan berlaku banjir, insyaAllah.